Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak teruskan lagi bab 9 kita. Kesinambungan daripada bab 9.1 berkaitan dengan satelit. Hari ini cikgu akan Thanks for watching. Terima kasih kerana menonton. menerangkan tentang GPS. Apa yang dimaksudkan dengan GPS ataupun Global Positioning System. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ada dua sahaja ya. Paparan slide juga adalah pendek sahaja. Okey, yang pertama menjelaskan tentang sistem penentu sejagat ataupun lebih dikenali sebagai Global Positioning System ataupun GPS. Yang kedua, mengaplikasikan sistem koordinat GPS untuk tujuan navigasi. Okey, itu adalah dua standard pembelajaran kita pada hari ini. Jadi seterusnya seterusnya cikgu akan berkongsi bab 9.2 Sains Tingkatan 5 KSSM. Ini adalah sepatutnya 9.2, hari kesilapan. Sistem penentu sejagat ataupun Global Positioning System GPS. Apakah yang dimaksudkan dengan GPS ataupun sistem penentu sejagat? Sistem penentu sejagat merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa. Lokasi dan masa. Jadi ini adalah kita punya keyword lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Jadi ini adalah gambar yang menunjukkan ilustrasi rangkaian satelit GPS. Seterusnya bagaimana GPS berfungsi? GPS terdiri daripada 3 segmen, iaitu segmen kawalan, segmen angkasa dan segmen pengguna. Raja 9.9 di bawah menerangkan bagaimana GPS berfungsi daripada segmen pengguna, daripada handphone pengguna di sini Kemudian ia di segmen kawalan di sini, kemudian barulah ia sampai ke segmen angkasa. Kemudian cikgu akan jelaskan dengan lebih terperinci lagi bagaimana GPS berfungsi cikgu akan terangkan tentang segmen kawalan terlebih dahulu. Segmen kawalan terdiri daripada stesen kawalan utama, stesen kawalan utama alternatif, antena arahan dan kawalan serta stesen pengawasan seperti dalam gambar rajah di sebelah. Isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS akan dihantar ke stesen kawalan utama yang akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah 9.10. Ini adalah segmen kawalan dan segmen angkasa dalam GPS. Atas ini adalah segmen angkasa. Di sini adalah bahagian segmen angkasa. Bawah ini adalah segmen kawalan utama. Ini adalah stesen pengawasan yang diambil daripada stesen segmen angkasa. Antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS
termasuklah posisi satelit GPS. Apa posisi? Faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera dan almanax. Jadi ini adalah antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS. Okey, seterusnya kita lihat pula di bahagian segmen angkasa. GPS terdiri daripada suatu rangkaian satelit. Satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km. Jadi di sini dalam gambar ni kita nampak orbit separuh segerak bumi yang mengorbit bumi. Ini adalah orbit satelit GPS. Orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi ataupun semi-synchronized Earth orbit pada darjah 9.11 dengan tempoh orbit lebih kurang adalah 12 jam. Okey, dalam GPS sekurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada faksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Ini berkaitan dengan darjah di 9.12 ya. Kedudukan satelit GPS dan pengguna GPS. Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. Okay, seterusnya segmen pengguna. Pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar. Lokasi bagi suatu tempat dapat ditulis dalam dua jenis format penulisan seperti yang berikut. Contohnya seperti darjah, minit dan saat, ataupun kita boleh sebut DMS. D adalah mewakili darjah, M mewakili minit, S mewakili saat. Dan cara yang format kedua adalah menggunakan darjah desimal ataupun D. Jadi darjah 9.13 merupakan koordinat GPS dalam format penulisan DMS, darjah, minit dan saat. Jadi di sini kita ada darjah, kita ada 26 minit, 25 saat. Okay? Dan ini adalah sudutnya. Sudut. Kemudian kita ada darjah, minit dan saat. Ini adalah contoh untuk di Georgetown, Pulau Pinang. Okay, koordinat GPS boleh ditulis dalam dua jenis format. Jadi, contoh format tadi ialah DMS dan juga DD. Arah timur dan barat pada koordinat GPS dalam format DMS berdasarkan garisan Greenwich. Okay, cuba kita lihat contoh di bawah ni. Saya bagi contoh di bawah ni. Koordinat GPS seperti planetarium negara di Kuala Lumpur. Dalam melalui satelit, koordinat format DMS dia ada 3 darjah, 8 minit 22, 4 saat latitude. Jadi dalam koordinat format DD pula 3.13946. Nilai positif mewakili latitude pada hemisfera utara. Jika nilai positif di sini juga mewakili longitude ke timur garisan Greenwich. Okey, contohnya di Copacabana, Rio de Janeiro. Koordinat format DMS dia adalah
22 darjah 58 minit 14.60 saat. South. Ini utara tadi, ini adalah selatan. Jadi latitude. Okay, ini juga adalah di longitude dia. Okay, sekarang kita tengok di sini koordinat format B dia adalah negatif. Nilai negatif mewakili latitude pada hemisfera selatan kerana ia terdapat di arah selatan. Dan begitu juga nilai negatif mewakili longitude ke barat garisan Greenwich. Ini adalah barat kan, west. West adalah untuk ke barat. Kegunaan GPS. GPS digunakan untuk tujuan navigasi dalam berbagai jenis pengangkutan seperti pengangkutan darat, laut, udara dan angkasa lepas. Contoh aplikasi navigasi yang menggunakan koordinat GPS adalah seperti Google Maps dan Waze. Jadi kalau kita menggunakan Google Maps dan Waze, maksudnya kita menggunakan navigasi yang menggunakan koordinat GPS. Jadi kita boleh menentukan lokasi sesuatu tempat ataupun sesuatu rumah kawan kita menggunakan Google Maps saja ataupun Waze. Jadi ini adalah contoh tangkapan skrin Google Maps dan juga Waze. Jadi banyak kegunaan GPS dalam kehidupan seharian kita. Jadi rasanya sampai sini sajalah perkongsian yang cikgu dapat berikan. Semoga bermanfaat kepada semua dan selamat mengulang kaji. So kita sudah habis syllabus bagi tingkatan 5 Sains SPM. Bye bye. Dan jangan lupa sila subscribe, like, komen dan share. Bye bye. Thanks for watching. Terima kasih kerana menonton.